Saya rasa ini sesuai untuk kita jadikan panduan sama ada saudara-saudari bergiat dalam kumpulan yang bernama QCC ataupun ICC ataupun dalam team project yang disebut sebagai inisiatif produktiviti dan kualiti oleh NPC. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siri video pengenalan KIK. Saya Muhammad Ihsan Amin, Ketua Perunding PNQ UNOQ Consult Enterprise. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat dan teruskan untuk mencipta kecemerlangan. Hari ini saya akan mengongsi mengenai pelaksanaan kumpulan inovatif dan kreatif ataupun pelaksanaan projek kumpulan KIK. Jadi apakah fasa-fasa yang terlibat dalam pengambilan ataupun pelaksanaan suatu projek kumpulan inovatif dan kreatif. Tujuan perkongsian pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 fasa pelaksanaan projek kumpulan inovatif dan kreatif. Jadi ada 3 fasa pelaksanaan projek dalam KIK yang saya ambil terus daripada Perkeliling Transformasi Pentadbiran Awam ataupun bilangan 1 tahun 2016 untuk mudah kita rujuk dan kita mendapat penerangan daripadanya. Dalam perkeliling itu menjelaskan ada 3 fasa, iaitu penghasilan projek, pengiktirafan projek dan perkembangan projek. Saya rasa ini sesuai untuk kita jadikan panduan sama ada saudara-saudari bergiat dalam kumpulan yang bernama QCC ataupun ICC ataupun dalam team project yang disebut sebagai inisiatif produktiviti dan kualiti oleh NPC. Kita unjuk satu persatu. Jangan lupa untuk penjelasan selanjutnya tuan-tuan boleh rujuk kepada perkeliling tersebut. Dalam fasa pertama, iaitu penghasilan projek. Yang pertama ialah untuk kita mendapat gambaran secara umum mengenai bidang dan kategori inovasi yang menjadi objektif kepada kumpulan inovatif dan kreatif. Kita sentuh dulu mengenai bidang bidang inovasi. Ada 2 bidang inovasi, iaitu inovasi sosial. Inovasi sosial adalah suatu penyelesaian baru untuk memenuhi kepentingan sosial dan supaya ia lebih berkesan dan mengutamakan penglibatan masyarakat. Ideanya tercetus daripada permasalahan ataupun isu-isu sosial dan diselesaikan untuk faedah masyarakat itu. Yang kedua bidang inovasi adalah inovasi penyampaian perkhidmatan. Ini akan kita laksanakan khususnya di jabatan ataupun satu organisasi untuk meningkatkan kecekapan dan mengoptimalkan kos. Dalam masa sekarang ini ketepatan kos dan sumber itu menjadi satu cabaran kepada kita untuk kita mengatasinya. Biasanya kalau sebelum horizon baru diperkenalkan, projek-projek KIK dinamakan sebagai teknikal dan pengurusan untuk pemahaman saudara-saudari semua. Kemudian kategori inovasi. Ada 2 juga kategori inovasi. Yang pertama adalah inovasi penciptaan, iaitu produk, perkhidmatan ataupun satu proses yang baru dicipta dan belum pernah ada. Dalam perkeliling yang saya sebutkan itu menentukan secara khusus yang belum pernah ada dilaksanakan di Malaysia.
Jadi itu adalah inovasi penciptaan suatu produk, perkhidmatan ataupun proses baru yang belum pernah ada ataupun belum pernah wujud, belum pernah dilaksanakan di Malaysia. Jadi kategori inovasi kedua adalah inovasi penambahbaikan. Inovasi penambahbaikan bermaksud penambahbaikan suatu produk, perkhidmatan atau proses agar lebih berkualiti dan daya saing. Okey. Itu dia bidang dan kriteria inovasi. Selanjutnya adalah kriteria projek yang berpotensi untuk dikembangkan. Dalam perkiling tersebut menyatakan ataupun kita boleh jadikan panduan ada 5 kriteria yang disebutkan. Secara ringkasnya adalah satu inovasi itu perlulah kreatif dan inovatif. Inovasi itu perlu berimpak positif dan tinggi dan menyeluruh kepada semua pihak. Dan inovasi tersebut haruslah membawa pulangan terbaik, mungkin menjana kewangan jabatan ataupun menjimatkan kos di jabatan, seterusnya berdaya saing untuk direplikasi dan boleh dikomersialkan. Itu adalah 5 kriteria secara ringkasnya. Khususnya dalam penghasilan projek ialah pembentukan kumpulan. Jadi setelah kita bersedia dan memahami mengenai bidang-bidang dan kategori serta kriteria-kriteria yang kita projek yang perlu kita hasilkan, jadi pembentukan kumpulan. Kita tahu ada 2 bentuk kumpulan, prima dan hybrid. Jadi untuk kumpulan-kumpulan yang baru, saya cadangkan ianya pembentukan kumpulan ini bermaksud kepada memperbaharui iltizam kumpulan yang sedia ada. Kita ready ataupun bersedia untuk melaksanakan projek baru, menggunakan set minda yang lebih baik ataupun yang lebih matang daripada pengalaman yang lepas dalam pelaksanaan projek. Selepas pembentukan kumpulan ataupun memperbaharui iltizam, pemboleh daya pembangunan inovasi yang berkesan itu perlu ada sebagai sokongan kepada pelaksanaan ataupun penghasilan satu projek inovasi atau satu projek KK, iaitu ada 6 pemboleh daya yang kita tahu, iaitu pemufakatan jawatankuasa pemandu inovasi, peranan unit inovasi, peruntukan kewangan daripada ketua jabatan, kemudahan penggunaan fasiliti dan kemudahan, juga latihan-latihan yang berterusan untuk meningkatkan kompetensi kreatif dan berinovasi kepada kumpulan, dan sistem ganjaran dan pengiktirafan yang perlu diwujudkan dalam pelaksanaan KIK. Dan seterusnya adalah untuk kita bersedia dan mengetahui teknik dan kaedah dalam penghasilan projek KIK. Kita akan, untuk teknik dan kaedah penghasilan projek, kita akan jelaskan dalam video akan datang. Itu fasa pertama. Fasa kedua, pengiktirafan. Yang pertamanya, untuk pengiktirafan, setelah kita melaksanakan projek, kita perlu mendokumentasikan projek itu ataupun menyediakan laporan-laporan yang berkaitan untuk menjelaskan apakah projek itu, apakah objektifnya, bagaimana pelaksanaan projek itu dan hasil keberhasilan kepada projek itu, dijelaskan dalam laporan. Selalunya dalam konteks ini ada beberapa laporan yang perlu disediakan, terutamanya yang dijelaskan ialah satunya ialah laporan eksekutif ataupun laporan ringkas mengenai projek yang telah kita hasilkan, dan kemudian laporan penuh, iaitu menjelaskan dengan lebih detail mengenai objektif projek, signifikan projek,
proses mengenal pasti, menganalisis ekosistem projek, dan juga bagaimana kita mencetuskan idea dan apakah impak ataupun keberhasilan idea itu di dalam laporan penuh itu. Jadi itu adalah untuk bacaan atau rujukan bagi penilai ataupun bagi sesiapa yang nak mengetahui lebih jelas dengan lebih detail mengenai projek itu. Dan selalunya kita juga perlu membentangkan hasil projek itu untuk mungkin untuk convention, mempromosi produk, ataupun perkongsian dengan rakan-rakan lain. Jadi kita perlu menyediakan slide-slide pembentangan. Eloknya slide-slide pembentangan adalah ringkasan atau membantu bagi menjelaskan laporan penuh ataupun aktiviti penuh suatu penghasilan projek itu. Dan penghasilan prototype juga penting. Prototype atau adalah satu contoh secara visual suatu produk ataupun satu proses perkhidmatan, satu bentuk perkhidmatan atau satu proses cetak alih proses mengenai yang telah dihasilkan sebagai satu inovasi dalam penghasilan KIK. Jadi ini perlu mungkin di peringkat ini adalah untuk kita menjelaskan untuk mendapat pengesahan, pengiktirafan dan sebagainya di peringkat-peringkat ataupun di pihak-pihak yang berkenaan. Kemudian dalam konteks pengiktirafan, ada yang disentuh secara jelasnya ialah pembentukan panel penilai, terutamanya kepada mereka-mereka yang dah jadi panel kepada suatu convention KIK. Dia perlu mendapat latihan dan mendapat pengiktirafan daripada Intan, mampu menyediakan dasar dan latihan-latihan mengenai horizon baru KIK itu disediakan oleh pihak Intan. Tuan-tuan boleh menghubungi ataupun melayari laman web Intan untuk mendapatkan betul-betul kursus yang berkaitan dan mendapat pengiktirafan olehnya sebelum kita layak untuk menjadi sebagai panel penilai satu penghasilan projek KIK. Okey. Dalam perkhidmatan awam, satu sistem sokongan yang menarik saya kira ialah satu hub yang dinamakan hub inovasi sektor awam. Dia adalah satu pusat repository bagi semua projek-projek inovasi di dalam hub inovasi sektor awam ini untuk tujuan rujukan, dan dirancangkan bahawa hub ini juga akan digunakan untuk mengumpul semua jenis inovasi ataupun semua hasil-hasil KIK untuk tujuan pertandingan untuk mendapat pengiktirafan dan sebagainya. Di antara motivasi utama dalam KIK adalah untuk kita mendapatkan pengiktirafan daripada pihak-pihak yang berkaitan melalui convention dan sebagainya. Jika tuan satu hari memasuki ataupun menyertai satu convention, ada ditetapkan satu mekanisme penilaian yang mudah untuk kita ikuti, dan seharusnya ia juga menjadikan satu kriteria penilaian atau mekanisme penilaian dalam kita melaksanakan menghasilkan satu projek itu. Apakah yang perlu dan wajib diikuti ataupun sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam penghasilan projek itu. Jadi ada di situ diberikan kriteria-kriteria mengenai penilaian dokumentasi projek, penilaian persembahan projek, dan juga bagaimana ataupun kriteria-kriteria penilaian inovasi disediakan. Kerana kita akan mendapatkan apakah kriteria-kriteria dan asas-asas bagi pengiktirafan satu projek itu. Dan seterusnya adalah penghargaan.
Ini menjadi motivasi yang paling penting dalam pelaksanaan bukan saja KIK, tetapi pelaksanaan dalam melaksanakan inisiatif kualiti ataupun proses ataupun inisiatif penambahbaikan jabatan yang kita masukkan sebagai penghargaan. Sistem penghargaan ini penting, sama ada dia berbentuk monetary ke, mungkin dapat pihak pengurusan dapat memerlukan sebahagian daripada kewangannya untuk menyediakan hadiah-hadiah bentuk wang ringgit, ataupun penghargaan yang berbentuk bukan monetary. Setelah mendapat pengiktirafan dan sebagai bukti pengiktirafan itu dikeluarkan sijil-sijil pengiktirafan, sijil penghargaan, sijil-sijil auditan, dan juga sekurang-kurangnya penghargaan mengucapkan terima kasih kepada kumpulan yang telah berdaya bertungkus lumus mengerah tenaga dan keringatnya untuk menghasilkan projek. Seterusnya ialah pengembangan projek. Selalunya dalam pengalaman saya pun dalam aktiviti kumpulan meningkat untuk kerja, kemudian KIK dan seterusnya, cabaran baru untuk melaksanakan horizon baru KIK, aspek pengembangan ini lebih dijelaskan dan bagaimana ia harus berlaku dalam proses pelaksanaan KIK. Sebelum ni kurang jelas. Dalam horizon baru dijelaskan, dalam perkara itu terutamanya. Jadi untuk pengembangan projek ni, yang paling utama ialah supaya kita mendapatkan perlindungan harta intelek dahulu. Maksud saya, hasil projek ataupun inovasi yang dihasilkan daripada penghasilan KIK itu haruslah didaftarkan sebagai untuk mendapatkan perlindungan harta intelek daripada pihak MyAPO, pihak Pusat Harta Intelek Malaysia, menyediakan ada pelbagai jenis perlindungan harta intelek kategorinya, seperti hak cipta dan sebagainya. Kemudian ialah pengembangan projek dalam konteks ia boleh dikomersialkan ataupun direplikasi. Pengkomersialan inovasi ataupun hasil projek ialah kita menjana pendapatan melalui idea ataupun inovasi yang kita hasilkan. Kita boleh jadikan dia satu bentuk, satu produk komersial yang boleh dijual dan diberi manfaat kepada semua. Kemudian replikasi, maksudnya ialah kita membuat salinan-salinan yang sama, inovasi-inovasi yang kita hasilkan untuk kita berkongsi dan dimanfaatkan oleh agensi lain ataupun pihak-pihak yang boleh menggunakannya. Jadi kerana ini adalah aspek-aspek ataupun bentuk-bentuk pengembangan yang dijelaskan untuk kita menjadikan ataupun kita menyemarakkan lagi pembudayaan dan pemerkasaan inovasi. Seterusnya ialah pertandingan inovasi. Pertandingan inovasi banyak, selain daripada pertandingan inovasi, convention KIK, pameran teknologi dan sebagainya, sama ada dia di dalam negara ataupun di luar negara, boleh disertai oleh kumpulan KIK. Selalunya kita menunggu-nunggu untuk rakan-rakan saudara-saudari yang bergiat dalam KIK, selalu menunggu-nunggu boleh tak ataupun berpeluang tak kita menyertai konvensyen antarabangsa ICC yang diadakan sepanjang tahun di serata negara dunia, terutamanya di sebelah Asia ini, yang dikenali sebagai ICQCC, dikendalikan oleh pihak MBC bersama agensi-agensi yang berkaitan. Tujuan pertandingan ini adalah untuk kita mempromosi ataupun mendapat pengiktirafan
berkongsi pengalaman untuk dalam penghasilan sesuatu projek KIK. Itulah dia 3 fasa pelaksanaan KIK, iaitu fasa penghasilan projek KIK, fasa kedua adalah pengiktirafan, dan fasa ketiganya adalah fasa pengembangan. Jadi hingga bertemu lagi dalam video akan datang, saya akan beri tajuk kaedah penghasilan KIK. Oleh itu usah lupa like, subscribe dan share video ni. Ia mungkin penting untuk rakan-rakan lain, dan untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai penawaran perkhidmatan UNO-Q Consult, layari www.unoqconsult.com. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan kecemerlangan.